dalam satu perang. Orang pergi perang Hunain. Kan? Bila sahabat masa pertama sahabat baru-baru ni derot dengan sebab pok-pok dan itulah kabilah Hawazin ni kuat mengasah. Depa pandai mana? Cerita ni dah sangkut sirah banyak kan. Bila depa masuk jalan terkepit ni, Pak Hawazin ni pakar mana? Lebih kurang 300-400 orang dalam sirah Nabawiyah sebut sahabat Nabi yang baru masuk Islam tu Fatah Mekah sebab perang Hunain selepas daripada Fatah Mekah. Jadi sahabat hak baru masuk Islam ni dengar kata Nabi nak terus pergi ke Hunain untuk perang kabilah Hawazin ni. Mereka pun hak baru-baru ni nak turut lah. Nabi bentukkan barisan pertahanan, barisan untuk terus ke perang ni, hak depan-depan masuk celah lorong tu. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, kepakaran kurang, mereka pun baru nak try perang masa tu. Dan berkecamuk habis lah. Nabi tengok keadaan lagu tu nampak macam Islam nak jatuh, Nabi pun celapak terus sahabat kata, pergi ke depan, ana nabiyyul kadzib, ana Abdul Muttalib. Siapa Nabi kata aku anak Abdul Muttalib? Ini dah kisah dah. Dalam sirah lah. Abdul Muttalib ni dia dapat dah berita daripada tuan dia, pak dia sendiri, Abdul Manaf semua tu cerita. Dan daripada titih dia ni akan lahir Nabi akhir zaman, peliharalah zuriat ini elok-elok. Dan cucu kamu lah Abdul Muttalib. Dan dia duk tunggu Abdullah mati ni nak dekat. Dia tak kata hak ni. Nabi Musa ni dia cerita tu sama dengan maklumat yang ada kat dia. Itu dia kata. Dan mengetahuilah ia Abdul Muttalib akan bahawasanya cucunya itu Nabi kita ni semulia-mulia makhluk dan penghulu mereka itu Muhammadun Basyarun dan Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasiqalaini wal Fariqaini min Urdin wa min Ajami. Busairi sebutan Muhammadun Sayyidul, jadi kita itu merupakan penghulu ketua Kaunaini Wasiqalain, dua makhluk dan dua makhluk yang diberati syarak, ni wal fariqaini min Urdin wa min Ajami. Busairi. Habis dia dengar cerita tu. Dan sekalian barang yang ni kisah ataupun peristiwa yang pelik-pelik tu dikhabarkan dia akan barang tu oleh Sayyidatina Aminah, mengkuatkan lagi. Buat apa? Bagi barang yang ia Abdul Muttalib itu lihat di dalam tidur. Sebenarnya Abdul Muttalib pun dah dapat isyarat dah lagi selain daripada Aminah yang melalui beberapa peristiwa begitu. Abdul Muttalib pun sebenarnya dia dah ada dapat satu alamat melalui mimpi. Puak-puak Wahabi tak mau saya dulu mimpi. Tak ngaji Bukhari dia makna. Dia cerita dalam Sahih Bukhari. Nabi selalu lepas pada sembahyang subuh Nabi akan tanya para sahabat. Kan? Nabi kata, siapa di antara di kalangan kamu yang ada melihat dalam mimpinya pada malam tadi? Ini ahadun minkum an-ru'ya al-barihah. Nabi kata, siapa ada mimpi ke semalam? Tu cerita mai. Nak tengok mimpi apa. Sahabat kata, Rasulullah, saya mimpi ini. Apa maksud Rasulullah? Kita share. Kalau mimpi tu hanya mengarut, tanya Nabi apa bang masa Nabi ya? Tak faham isyarat Bukhari. Tu pun jangan. Baca Bukhari, baca saja tak mengaji pun. Pelik semua. Dia Muttalib kata, saya apa ada dapat alamat ni. Setuju, kata pakat elok. Orang Kedah kata bertentang elok dengan hak Abdul Muttalib dapat alamat. Alamat lagu mana tak? Dia dapat dalam mimpi dah. Sebab tu kalau kita mengaji dalam takbir mimpi ni ada dua jenis. Yang pertama mimpi di waktu malam, yang kedua mimpi di waktu siang. Kalau mimpi di waktu siang, dia tak ada alamat. Dia main tanya tak, mimpi ni mimpi bila? Tak saat ni tidur lohong aja. Itu mengarut. Bukan mengarut apa? Mimpi siang ni dia tak ada alamat. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir kan, bila Allah sebut bab malam ni, rahsia apa banyak atas malam. Sebab tu Tuhan perjalankan Nabi Isra' Mi'raj malam, tak jalan siang. Rahsia ni Allah banyak, Allah
limpahkan kepada hamba-hamba dia ni waktu siang, waktu malam. Man ramal ula sahara layali wa man ramal ula min ghairi qaddin adha an umri fi talabin muhali. Kan nama disebut tu malam tu rahsia pembukaan kita malam roh tak dapat. Ulama ni cerita rahsia malam. Waja'al laila libasa, jadikan malam itu untuk kerehatan bagaikan pakaian, yang mana pakaian memelihara tubuh badan kita daripada mudarat. Maka malam pun begitu juga ibarat pakaian yang memecah semula tubuh badan kita. Bagi siapa? Kata guru. Itu bagi orang ahli dunia sebagai tidur, kata kiai. Kiai kata, bagi siapa ini? Ini bagi ahli dunia tidur. Akhirat enggak tidur. Dia jawab mudah. Ini Abdul Muttalib mimpi. Dia mimpi apa? Tengok dia mimpi. Iaitu berkata ia. Berkata Abdul Muttalib, berkata ia, pada suatu malam tidur aku di dalam hijr Ismail. Zaman tu kan, hijr Ismail tu tang lengkong tu batal sekat bulan tu saya kat bawah tak apa. Dan aku mimpi melihat satu rantai daripada perak yang sangat putih keluar ia daripada belakangku. Dia mimpi satu malam ni dia tidur di hijr Ismail. Mimpi yang amat mengkejutkan dia. Dalam Arab ni tulis, qala baina ana na'imun fil hijri ra'aitu ru'yaha layli fafazi'tu minha faz'an shadidan fa'ataitu kahinata quraishin wa 'alayya mirtun min khazzin falamma nazara ilayya arrafatni wa ra'at fi wajhi taghayuran wa ana yawmaidin sayyidun qawiyyun. Masa ni Abdul Muttalib kuat ke dia kata. Dalam Arab dia cerita panjang tu. Dia cerita dia pergi rujuk. Dia ni cerita. Dah cerita. Cerita ni Abdul Muttalib dia pergi rujuk. Habis dia punya sedar daripada mimpi dia ni. Kemudian dia terkejut. Fafazi'tu minha faz'an syadidan, aku terkejut dan takut. Walaupun Abdul Muttalib ni orang yang berwibawa, orang yang hebat, namun dalam setiap bidang sesuatu perkara ni dia ada ahli dah. Sebab tu bila terjadi peristiwa ni kepada Abdul Muttalib ni tak pakai daftar sendiri. Dan sebab tu dia kata fa'taitu kahinata Quraisy, aku pilih pada seorang ahli nujum yang pakar di kalangan orang Quraisy. Ini bukan nujum maut ni. Ini orang yang ada ilmu kat tu, ilmu warisan daripada dulu-dulu lagi. Dan dia boleh tahu kejadian pelik-pelik depan ni, alim kita dulu. Dia pergi tanya situ lah. Wa alayya mir'atun, dia kata saya ni selimut kain bulu daripada sutera. Falamma nadarat ilayya arrafatni, aku pipi nak tanya, dia tengok muka aku tu, dia tahu dah. Tukang tilik tadi tu. Wara'at fi wajhi taghayyuran, berubah muka jadi pucat. Wa ana yawma idzin sayyidun qawiyyun, saya pada masa tu, kata Abdul Muttalib, orang tengah kuat lagi kan, bukanlah orang yang dah berongzok dah. Faqalat ma balu sayyidina qad atana mutaghayyira. Ai, awak ada apa ni yang cerita dia. Dia cerita dia mimpi ni. Mimpi apa? Dia mimpi keluar daripada belakang dah ni, tulang belakang ni.
satu rantai daripada perak yang sangat putih keluar daripada belakang Abdul Muttalib, dan ada bagi rantai itu 4 ujung. Keluar rantai itu dia pecah, punca dia tu ada 4, punca dia tu ujung tu ada 4. Satu puncanya sampai kepada masyrik bumi. Punca tu ping sampai masyrik. Kalau masyrik tadi belah matahari naik kan. Kalau kita belah ni bisa lah matahari naik kan. Pergi sampai rapat bumi sana. Dan punca yang keduanya sampai kepada maghribnya, belah matahari jatuh. Dan punca yang ketiga sampai kepada kemuncak langit, naik sampai atas rapat langit. Dan punca yang keempatnya sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Ada 4 punca tu lah habis rapat bumi ni. Maka tiba-tiba aku lihat jadi rantai itu dengan segera akan satu pohon kayu yang bersangatan hijau. Tak ada mimpi tu. Tiba-tiba rantai tu perak yang warna putih tadi ni bertukar menjadi sepohon kayu. Kayu tu pula yang bersangatan hijau yang tidak pernah dilihat orang seumpamanya itu kayu. Pokok ni kalau dia hijau, dia nak tahu kesuburan pokok ni, dia tengok warna boleh tahu. Kalau pokok lu, malak, dia kan segar tak. Kita tengok dia tak nampak segar. Warna dia tu tak ni kan. Nabi kata dia tidak menerima cahaya pancaran sepenuhnya. Dia nak 100, terima 50 ya. Tu dia jadi dia tak ada biasan dia tak ada. Dia cahaya yang diterima. Daun-daun ni dia ada yang dia ambil, dia proses. Ada yang dia bias semula kan. Orang kata terima 100, bias 30. Tu sihat tu daun tu. Kalau terima 100, buang 100, kita makan mati. Pokok-pokok lagu tu kalau gagah makan mati. Kita menatang memempui. Yang jenis terima 100 buat keluar 100 balik, tak ada proses kat dia pun, orang kata apa, gunakan cahaya tu untuk timbulkan ni. Ada 3 jenis tumbuhannya. Daun matahari, daun lidah buaya, satu lagi daun apa? Daun teratai. Sebab tu tengok ada menatang makan. Dia makan boleh semua racun. Pokok menatang tak makan. Menatang makan mampui. Di Australia dulu lembu mampui 1000 kes makan pokok daun matahari. Bisa. Bisa tengok daun dia. Dan sama macam daun. Warna dia tu tak bersangatan hijau. Falak kan dia falak. Saya kalau lagu tu ada itu mah. Ni hijau elok, hijau sungguh. Warna hijau tak semua elok. Tak ada lagi lah kan. Nisbah elok dengan nisbah besar. Tu daripada besarnya dan eloknya pohon tadi ni, dan bercahaya cahayanya pohon tadi ni, keluar cahaya pula lagi tak ada. Maka tiba-tiba aku lihat pula 2 orang yang berdiri, seorang daripada keduanya itu hitam bulu rambutnya dan janggutnya. Dekat pokok tu ada 2 orang duduk diri. Siapa dia? Yang pertama ni orang yang masih muda lah, sebab ibadat dengan rambut syadidus sawadi syi'ariyan, mana rambut dia masih lagi hitam lah. Ana bi syakhsaini waqafa ahaduhuma aswadur ra'si wal lihyah wal akhar abyadur ra'si wal lihyah. Ni seorang lelaki ni rambut pun hitam, janggut pun masih lagi hitam. Dan yang keduanya, lelaki yang kedua, putih bulu rambutnya dan janggutnya. Maka aku tanyakan keduanya, siapa 2 kamu ini? Maka jawab yang hitam rambutnya itu, aku Nuh. Dan berkata yang putih rambutnya itu, aku ini Ibrahim. Wah, kalau nak kira umur, Nabi Nuh dah tua kan? Tapi tak kan? Sebab Nabi Nuh ni walaupun dia umur panjang, perubahan fizikal dia tak berubah macam kita. Umur 1000 tahun, kita kalau 80 ya. Nabi Nuh macam biasa. Walaupun umur 1000 tahun, macam orang kita kata mati 5-60. Yang Allah bagi tu nak tunjuk kata besar, hebat kuasa Allah. Orang dulu umur 900 tahun, kita kalau 100 lebih keleweh kena 140 duduk dalam besen. Awak keleweh tak ada lah.
sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan putih janggut dan putih ni dia punya rambutnya. Oh, bapanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Nuh. Maka jagalah aku padahal aku terkejut. Takat tu ya. Ada mimpi tanya ni boleh saya tahu tuan ni siapa? Kami kita kata saya Nuh ni Nabi Ibrahim untuk nenek moyang untuk Nabi juga. Kan sebab ketutih Nabi ni sampai Nabi Ismail sampai ke Adnan maklum anak cucu Nabi Ismail kan. Adnan bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah sampai kepada Adnan maklum dia anak cucu Nabi Ismail inda zawil ulumin nasabiyah, anak Nabi yang tidak ada khilaf ulama sampai Adnan anak cucu Nabi Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Anak Nabi Ibrahim. Ni jumpa Tok Wan yang balik dah ni, yang baru telefon. Abang tagak tu jaga api terhenti tahun tu lah mimpi tu. Lepas tu terkejut tu yang mungkin dicari kahinah ni. Maka jagalah aku yang ni daripada tidak padahal aku terkejut. Yang ni kejutan yang sangat terkejut dan takut yang bersangatan. Pada esok harinya aku datang kepada seorang perempuan yang kahinah. Kahinah ni termasuk takbir mimpi. Kalau kahinah ni dulu ahli nujum lah kan. Zaman dulu ahli nujum ni hak betul-betul lagi lah. Lepas pada bangkit Nabi tu baru dicela ahli nujum tu. Zaman sebelum bangkit Nabi ada hak betul, ada tak betul kan. Kahinah tukang nujum kan. Pakar ilmu meramal kan. Ilmu jenis-jenis itu semua. Ilmu reaksi, ilmu tubuh badan, ilmu takbir mimpi. Dia complete set lah. Puluh ilmu duduk dalam tu. Ilmu qiyafah apa semua duduk dalam tu. Tengok lepas senarai ilmu Syekh Abdullah Fahim. Ada termasuk dalam tu ada berapa jenis. Cuma bab-bab tu tak ada lah. Fahim 42 ilmu. Kan dia pakar semua 42 ilmu. Bukan pakar sikit-sikit, pakar semua 42 ilmu. Tak lain tak tahu. Dia kan Syekh Ahmad dan cebok ilmu Syekh Ahmad ni 42. Tahu dia alim baru. Tok Nari tak rangkanya. Tok Nari. Tok Nari yang Allah Fahim lebih Allah Fahim. Kan. Tok Nari 30 lebih. Tak 40 gitu. Tok Nari lah kata tapi dia tak nak buka yang dia kurang lah. Sama saja. Sampai nak murid tulang kan. Wali lakar kan. Wali ni 30 lebih 37. Tak 40. Dia dua Fahim lah sebahan. Hari dia keramat. Ilmu dia ilmu laduni tu yang lebih. Masing-masing lah ulama dulu. Belakar lebih daripada. Kenapa pun. Tak dapat. Tak habis dia kata tak dia. Orang tanya bila Syekh Ahmad mati pernah dia balik nak murid dia tanya tunggu dah ambil macam mana ilmu Syekh Ahmad. Aku rasa macam tu pilot. Aku ambil cancah. Aku rasa tu pilot. Aku ambil jarum celup naik tu. Aku dekat ilmu Syekh Ahmad. Tu Nali 24 tahun tu dia duduk dengan Syekh Ahmad. Dia kata celup jarum ni. Dia kata mengaji kat Syekh Ahmad ni macam gombal laut. Habis-habis tu Nali kata. Mengaji kat Syekh Ahmad ni macam gombal laut. Tak habis-habis. Dia baca habis kitab sebuah tu pun ulang kali tu semua tak sama. Bukan tak sama sekat tu ya. Sampai dia mati tak sama. Dia lebih buat. Anu dia pun. Tapi baca semua memang alim dia pun macam tu. Dia tukar kitab pun macam dia baca tu. Koman tahu tu. Ni yang sebut ni alamat ni. Bila dia pergi jumpa dengan kahinah tu, apa kahinah tu kata? Dan
Aku tanya akan dia, akan perempuan Quraisy ni, yang bukan perempuan biasa ni, keturunan Quraisy ni, daripada mimpi aku itu. Maka berkata ia, jika benar mimpi engkau itu, lagi akan dikeluarkan daripada belakang engkau. Ni syarat pada anak cucu kan. Mana keluar daripada sulbi kamu kan. Ni orang dulu cakap tu lah. Takkan anak cucu tu tak ada balak. Macam Nabi kata, la inni arju an ukhraj min aslabihim awlada yu'minu billah wa yu'minu bi. Berapa dengan waktu Nabi balik daripada Taif. Nabi sampai di Taif bersama dengan Zaid bin Harisah. Pok-pok yang ada di Taif ni, dia punya musuh dengan Nabi, busuk perut, berpakat dengan Abu Jahal apa semua ni. Hingga mereka upah orang-orang budak-budak, upah hamba-hamba sahaya untuk pukul baling getih batu dekat Nabi dan caci maki hina Rasulullah. Arab, kalau orang besar hina kita, tak apa hina. Kalau orang biasa hina kita, bertambah hina. Tapi kalau hamba sahaya hina kita, sehabis hina. Kita kalau orang kaya main peleceh kita, tak apalah, dia kaya kan. Tapi kalau main lebih kurang saya kita ni, nampak lagu samsin sikit kan. Tapi kalau hak lekeh pada kita tu, kurang ajar kamu ni kan. Kalau maki kasut aku pun boleh beli kepala hang. Asal kita lagi tercabak kan. Jadi yang Arab ni dia nak hina orang, dia pun takkan panggil orang hak bangsawan hina. Dia pun cari hak hamba paling hina, pi hina kawan tu. Allah habis hina. Tengalung Nabi ni sampai habis berdarah ni. Zaid Harisah kata, aku tahan habis badanku luka. Rasulullah sendiri darah sampai penuh kasut, lari terjengkit. Akhirnya Nabi lari berlindung di satu kebun buah kurma Rabi'ah. Di situ dalam keadaan Nabi sakit, sandar sikit. Ada seorang hamba sahaya nama Adas. Adas ni daripada kampung Nabi Allah Syuaib. Tengok kesian dua orang ni. Bapak Tok hambat tengalung dengan getih batu gantung apa. Maka dia ambil sebungkus daripada buah anggur ni, dia bagi siapa ni. Dia kata satu dah sekian. Dia tanya dia, kamu duduk mana? Saya duduk di sekian. Saya ada adik-beradik di situ, nama Syuaib, Nabi Allah Syuaib. Dia kata itu. Akhirnya dia ikut Adas. Nabi duduk situ, lepas tu kami duduk bila Nabi angkat tangan baca doa. Nabi baca doa itulah. Lepas pada tu malaikat mai. Dalam surah Nabawi ada doa. Imam Ashmuni kata, sahabat-sahabat baca doa ni di waktu getir dan penting, Allah akan mustajabkan segala permohonan. Ada dalam Sirah Ibn Syam, doa dengan zikir munajat, baca waktu malam. Kita baca, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Allahumma ila man takiluni, ila bu'din yatajahamuni, am ila aduwin mallaktahu amri, fa in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Kemudian غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بالله وجه الله الذي أشرقت به الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل لي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Takut InsyaAllah. Imam Syuaib kata baca 3 kali, InsyaAllah Allah akan mustajab permohonan kita. Itu munajat dalam Nabi mengangkat tangan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa sedih. Doa sedih. Kita tu tak lama malaikat main. Dia kata, aku tidak mengharapkan sesiapa lagi ya Allah. Hanya kepadamu ku pasrah akan keadaanku ini. Kenapa diserahkan aku kepada kaum yang sangat membenci aku? Tak. Malaikat Jabal, dia kata, ya Rasulullah, azinli. Wahai Rasulullah, di Bukhari tak,
izinkan kepada aku untuk aku angkat dua bukit yang besar ini untuk aku hempakkan seluruh penduduk Taif. Tak pelaga dengan bukit tu. Angkat jabat kelam. Zaid bin Harisah kata kelam langit tengok malaikat di atas. Ya Rasulullah, beri izin kepadaku untuk aku angkat dua bukit ini untuk aku kenyakkan penduduk Taif di sebelah. Rasulullah SAW dia kata jangan. Inni arju an ukhraja min aslabihim awlada yu'minu billahi wa yu'minu. Jangan. Aku mesti mengharapkan anak cucu yang keluar daripada sulbi mereka yang tidak beriman dengan aku ini, yang akan beriman dengan aku memperjuangkan agama itu. Rasulullah kalau kita nak tunggu lagi alah dari kau orang hajak kok ni Rasulullah. Allah sabar. Saya dah cerita Pak Badawi mai tanya soalan, bukan mai tanya ya Muhammad, mai tanya soalan cekak Nabi aku ni. Hang siapa? Allah berat mai ni. Normal dah ada. Dia masuk pergi gedebuk. Cekak baju ni. Hang siapa? Dia normal mungkin Nabi tu. Tak cekak. Kuat. Cakap. Allah cekak dah ni. Nak tanya siapa dia ya? Kata Badawi. Aku Muhammad. Muhammad tu siapa? Aku Nabi Muhammad la usaddiquka. Aku tak percaya hang ni Muhammad sebagai Rasul. Saya habis. Dan setengah-setengah tu mai dia tanya apa? Tak apa. Beralih murah kencing dulu tu. Oh mak lompat mungkin nak sapu kan. Kata Rasul. Kita bukan ni. Rasulullah sadar. Ini asalat ni sulbi. Maksud sulbi ni warak dia tak cakap. Terbit mai daripada anak cucu ni tak balau kan. Ni dia buat mai. Dia mai ibadat tengok dia kata. Keluar mai daripada sulbi. Mana keturunan titih tu pada Abdul Muttalib akan dikeluarkan daripada belakang engkau itu seorang yang beriman dengan dia oleh segala ahli langit dan bumi. Besaran Nabi kita ni. Yukhrijanna min dhahrika man yu'minu bihi ahlus samawati wal ard wa liyakunanna fin nasi ilman mubin. Kata-kata ada. Itu masuk ayat. Kemudian mengambil oleh Abdul Muttalib akan cucunya itu dengan kesukaan dan dibawakan dia masuk ke dalam Kaabah dan minta doa ia bagi dirinya dan bagi cucunya, dan syukurlah ia akan Allah Ta'ala atas kurnianya baginya seorang cucu yang sangat mulia. Dan berkata ia dalam doa dia, Alhamdulillahillazi a'tani hadzal ghulam tayyibal ardani. Dan kita dah baca Alhamdulillahillazi a'tani hadzal ghulam tayyibal ardani. Tapi nasyid tak faham. Tak tahu itu doa daripada Abdul Muttalib. Dia ambil kalam Abdul Muttalib. Itu doa. Doa pun masuk dalam Kaabah, serahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Contoh Ustaz. Mana dia tu Ustaz? Mana dia tadi? Alhamdulillah. Serahkan urusan. Dia bersyukuri ya, sebab Allah anugerahkan anak dia yang begitu bertuah, yang begitu cemerlang, yang begitu ni lah, bertuah sungguh lah bahasa Melayu ni. Dia sebut anak bertuah ni habis lah. Habis itu. Hingga akhirnya ada lagi lah doa-doa dia lagi tu. Itu di antara sedutan petikan daripada sebahagian doa daripada Abdul Muttalib sewaktu dia bawa Nabi pergi sambung tawaf.
Jadi tadi dia teringat, dia kata aku baru tawaf 3 keliling, tambah lagi lah 4. Habis tu dia angkat Nabi bawa pergi dalam Kaabah, lalu Abdul Muttalib berdoa. Doa dalam Kaabah. Muttalib dia ketua Kaabah, urusan Kaabah di bawah tangan dia. Bawa cucu dia yang paling bertuah ni lah. Dia doa dalam Kaabah, minta supaya macam-macam Allah anugerahkan kepada cucu kesayangan dia. Dalam dia doa. Kadang dia tengok kitab, kadang tengok hero dia. So, jadi dia sudah tengok. Dia dah mengambil apa dah. Dia ingat ada orang tapi tak jumpa. Kalam-kalam dia. Habis. Hingga akhirnya Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi dia sebagai permulaan. Nah, kita akan masuk beberapa yang khawariqul adah. Kita semua kalau ni. Contoh perkara-perkara yang mencarikan adat yang berlaku sewaktu kelahiran Nabi, yang para ulama usuluddin menamakan kejadian yang pelik ini sebagai irhas. Irhas, kejadian luar biasa yang mencarikan adat yang berlaku ke atas tangan seorang Rasul dan seorang Nabi, yang mana sewaktu berlaku peristiwa itu belum lagi dilantik menjadi seorang Rasul. Tadi ini masa dia kecil lah, kita katakan sebelum dia menjadi Rasul. Kejadian luar biasa. Macam Nabi Allah Isa kan, Nabi Isa anak-anak dia yang pelik banyak dah. Takallama fil mahdi, dia boleh cakap. An atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah jadikan aku seorang rasul. Nanti ni an atani al-kitab, diberikan kepada aku kitab sebagaimana Musa sebelumku. Wa ubirul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Antara kelebihan lagi Nabi Allah Isa, boleh menyembuhkan penyakit baras dan penyakit akmah. Akmah ni buta daripada dalam perut. Dia cerita banyak kisah-kisah. Dia panggil irhas tu. Irhas. Orang biasa tengok, kalau dia tu orang soleh, kalau sampai peringkat waliullah keramat. Kalau tak sampai waliullah soleh, dia panggil ma'unah. Kalau orang biasa yang kalau jahat sihir boleh jadi istidrak. Sebab tu jangan duduk seronok kan. Istidrak tak apa lagi, istidrak nak tahu mana dapat kat kita tu keramah, limpah kurnia Allah. Nak dapat kat kita tu bukan fitnah, dapat kat kita ni sebagai ujian ataupun sebagai menguatkan. Tu guru nak pasti. Bukan kita berhukum sendiri. Bukti dah tengok Abdul Muttalib, walaupun seorang yang cukup hebat makam, seorang yang cukup hebat ilmu, tapi bila berlaku dia cari ahli. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita dalam Bukhari itu bukan saja-saja cerita. Syarat pengajaran antaranya sewaktu Nabi dapat wahyu yang pertama, Nabi balik rujuk kat Khadijah, Khadijah bawa pergi dekat seorang yang pakar dalam bidang tu, siapa? Waraqah bin Nawfal. Untuk memastikan hazan namusun, yang datang kepada kamu itu adalah namus tu Jibril. Dia telah datang kepada kamu sebagaimana rasul-rasul sebelum kamu. Dengan ini saksilah bahawa kamu ni akan menjadi seorang rasul. Aku bersumpah seandainya aku masih hidup lagi sewaktu kamu akan diusir oleh kaum kamu. Cerita saja tapi Waraqah mati dulu. Pasal apa Nabi pergi rujuk Waraqah? Isyarat lah, jangan duk tersiap ke diri. Cerita bohong.
kita zuk dapat semayang zikir rasa apa kena tanya. Buat campak ni apa dah Allah bagi ke syaitan ni. Sampai terus tu. Itu yang saya cerita dulu Syekh duduk kat Abai tu. Anak murid dia ada seorang tak naik mengaji 8 bulan. Tunggu saja dah. Tu tahu 8 bulan. Tu tanya mana dia tu kawan ni. Sebab tak ada di pondok tu. Tu pergi panggil dia. Hai, saya duduk kat Abai. Awak pun tak nak sah ni nak ngaji. Oh, hamba ni tu Allah buka hamba ni macam-macam. Hamba semaya rasa sah. Hamba zikir rasa kebesaran Tuhan. Tok guru ngajar atas surah hamba dengar sebutir-sebutir di pondok. Masuklah hati tu. Saya dah kata bahaya besar ni. Rohanimu dicuri syaitan 8 bulan. Saya duduk masuk alam kerohanian, tarik balik bila buat belakang rohani. Tak apa, saya duduk dah. Jangan kita duk rasa zikir kentang. Jangan cari tok guru lah rujuk macam mana tok guru saya rasa ni Allah bagi kat syaitan ni. Nak murid dia tu syaitan pemain. Kau nak murid dia. Kita ni buat syaitan tak ni. Jangan sembang jago lah. Jangan syaitan. Tu yang aqabatul mawani'. Imam Ghazali kata salah satu musuh yang tak mau bagi kita nak sampai ke Allah ni iblis. Apa mainan iblis? Imam Ghazali contoh satu dalam akidah apa-apa. Imam Ghazali pakar semua. Percaya ahli dia. Tanya saya betul. Tanya homestay saya tahu. Tanya yang saya tak tahu saya tak ahli. Dia ada nak isyarat ni. Dia kitab ni bukan baca hanya sekadar riwayat cerita. Dia ada pengajaran. Baca kitab kalau tak boleh nak ambil pengajaran, tak boleh nak faham sikit lah. Ada maksud dia. Apa nak cari tu guru ahli dia. Kita tanya lebih kurang kita kembang sedia. Tak ada main kata dandang buah berkah ke diri. Dia ayat tu kena saya lawan. Berkah ke diri tu duk gelak. 100%. Lebih macam Wallahu a'lam. Balik tu tengok dalam sirah ambil doa tu tulis pada hajat besar ambil doa tu. Sekali ke Imam Ashmuni kata 3 kali ke Allah mustajab doa. Tak banyak lah. Tak ada cara dia ingat tak banyak. Ini mau apa ya? Boleh saja Allahumma ilaika inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin Allahumma ila man takiluni ila bu'din yatajahamuni am ila 'aduwwin mallaktahu amri fa in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali ghayra anna 'afiyataka awsa'u li أعوذ بوجه الله الذي أشرقت به الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخط أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Tak ada seminit Alas ingat. Alas. Buat selalu dengar. Kita doa tu insyaAllah. Amri. Alah ni mesti nak jadi membuka ni. Zulumat. Dah lah hajat besar banyak orang lagi berhajat kan. Lepas lah ajak orang ni. Biasanya dia Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بك من حال أهل النار. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.